Ada soalan lain? Ada dari Tok Fan satu lagi. Okey. Nama Ajib Syahrul. Ajib Syarul. Salam Datuk. Waalaikumsalam. Komen sikit isu Menteri Wilayah Persekutuan keluar statement untuk ajak Mahathir Tun join UMNO semula, dan Setiausaha Menteri Wilayah Persekutuan pun keluar statement sumburit itu adalah mudarat kecil, kena terima Azmin. Apa komen Datuk? Kalau misalnya semburit itu dianggap sebagai mudarat kecil, saya nak beritahu satu je lah. Adakah sekiranya kita bersama dengan Azmin, undi kita akan bertambah? Sudah pasti tidak. Mereka-mereka yang tidak boleh menerima LGBT, mereka-mereka yang tidak boleh menerima seks songsang, sudah pasti tidak akan bersetuju dengan kepimpinan UMNO yang menerima kita punya Timbalan Perdana Menteri sekarang ni, walaupun nama bukan Timbalan Perdana Menteri kan, tetapi hakikat dia Menteri Kanan satu, ya, maknanya dia Timbalan Perdana Menteri lah, duduk pun pejabat Perdana Menteri, duduk rumah pun Sri Satria, kediaman Timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau pimpinan UMNO menerima Azmin Ali, saya yakin dan saya rasa tak perlulah kita nak bahaskan benda ni. Sudah pastilah jumlah orang yang menyokong UMNO akan berkurangan. Berbanding kalau kita kekal dengan pendirian kita, kekal dengan akidah kita, kekal dengan agama kita, menolak seks songsang, menolak semburit, menolak aktiviti semburit ni ataupun liwat dan sebagainya. Saya lebih yakin lebih ramai akan memberikan sokongan dan undi mereka kepada Barisan Nasional, kepada UMNO, sekiranya kita tegas dalam soal agama ni. Saya yakin rakan-rakan daripada PAS, mereka jauh lebih faham apa kesannya bila kita bekerjasama. Mungkin pandangan itu mengatakan semburit ni hanya mudarat kecil, tapi kena ingat akibat daripada kita menggadai prinsip kita menerima kebatilan, kita menerima kemungkaran sebagai satu norma baru dalam muafakat kita, maka sudah pasti kita akan dihukum oleh rakyat. Dan ini bukan lagi mudarat kecil. Bila kita dihukum oleh rakyat, ianya adalah mudarat yang jauh lebih besar daripada mudarat kecil menerima Azmin Ali ni. Ini kena faham. Okey, Tok, ni daripada MIC lah. tadi sebelum tu penerimaan Datuk Mahathir dalam Perikatan Nasional. okey, saya anggap statement Tan Sri Anwar Musa ni sebagai satu statement politik. Mungkin dia nak menunjukkan yang dia berjiwa besar, dia mengundang Tun Dr. Mahathir. Bagi saya simple saja, kalau Tun Dr. Mahathir bertaubat, Tun Dr. Mahathir mahu kembali ke dalam UMNO, tak ada masalah, kan? Nabi pun ampunkan umat, kan? Takkan kita tak boleh ampunkan Mahathir. Tapi dengan syarat dia mesti bubarkan parti dia dan masuk ke dalam UMNO. Kan? Bila dia masuk ke dalam UMNO, kita majoriti, kita menentukan nasib dia. Jadi dia tidak menjadi masalah bagi kita. Yang jadi masalah ni, kalau misalnya Parti Pejuang itu masuk ke dalam Muafakat Nasional, masuk ke dalam Barisan Nasional, ini akan jadi masalah. Sebab sebarang keputusan yang nak dibuat di dalam Barisan Nasional ataupun di dalam Muafakat Nasional, semua ahli, maknanya semua presiden-presiden dan wakil parti, setiap parti akan mempunyai hak yang sama. Maknanya kalau kita nak membuat keputusan, contohnya dalam Barisan Nasional, kita menggunakan kaedah konsensus. Maknanya kalau kita nak usulkan sesuatu usul, tiba-tiba Mahathir tak setuju, dan dia pula ada Tan Sri Muhyiddin dalam PPBM pula tak setuju, maka apa yang nak kita usulkan itu tidak dapat kita sempurnakan. Ini kena faham. Itu sebabnya kita boleh terima Mahathir kalau dia bubarkan parti dia, menyertai kita, macam mana dulu yang
Berhormat Mulia Tengku Razali buat. Dia bubarkan semangat 46, dia menyertai kita. Yang ini kita boleh terima. Sebab mereka benar-benar ikhlas kembali bersama dengan kita. Tetapi kalau mereka hanya nak bersama dengan kita macam PPBM hari ni, dia nak bersama dengan kita, pejuang pula ada kemungkinan besar bila Anwar Musa dah offer ni, sudah pasti dah ada mutual understanding. Kan? Kalau katalah pejuang pun masuk bersama dengan kita. Pertama, dari segi keputusan yang akan diambil, mereka akan ada lebih suara. PPBM ada lebih suara kerana dia ada pejuang bersama dengan dia. Dan yang kedua, kena faham, bila kita agihkan kerusi, kita kena agihkan juga kepada Mahathir. Kita kena agihkan juga kepada PPBM. Kita kena agih kepada PAS. Kita kena agih kepada UMNO. Kita kena agih kepada GPS. Kita kena agih kepada parti-parti komponen Barisan Nasional, MCA, MIC dan sebagainya. Maka akhirnya jumlah kerusi yang akan diperolehi oleh UMNO akan jadi semakin kecil. Dan bila kerusi ni kecil, tuan-tuan, walaupun jumlah kita nanti lebih besar daripada PPBM, tapi sekiranya kita tidak mahu menyerahkan kerusi Perdana Menteri kepada PPBM, maka nescaya pilihan raya, selepas pilihan raya yang akan datang, katakanlah UMNO memenangi 52 kerusi, PAS memenangi 30 kerusi, katalah PPBM menang semua, katalah 40 kerusi dia menang. Kan? Apa akan jadi? Bila sekarang ini mereka menang 13 kursi pun, walaupun 7 orang saja ahli parlimen asal mereka menyokong Muhyiddin nak jawatan Perdana Menteri, kita yang 39 orang ni pun, campuran 2 MCA, 1 MIC, 42 orang ni tidak boleh menafikan permintaan Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Apa jaminan kalau mereka dah ada 40 ahli parlimen, kita boleh kata no? Apa jaminan? Sudah pasti tidak boleh. Dan sekiranya mereka ada 40 ahli parlimen, kita menang katalah keseluruhan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional semua sekali menang 122 kursi. PH hanya menang 100 kursi. Cuba bayangkan kalau 40 kursi ni bergabung dengan 100 kursi. Mereka ada 140 kursi. 140 kursi, cuba bayangkan kalau ketika itu Muhyiddin bisik kat telinga Hishamuddin, kau tolong bawa orang kau. Tak payah banyak, 8 orang je. Campur lagi 8, 148. 148, mereka ada 2/3 majoriti di parlimen. Sistem beraja Malaysia pun boleh dimusnahkan. Kena ingat. Mereka boleh ubah perlembagaan. Apa pun mereka boleh buat. Mereka boleh hapuskan hak istimewa orang Melayu. Mereka boleh hapuskan raja-raja Melayu. Ini benda yang saya cukup khawatir bakal berlaku. Kerana mereka tahu kalau mereka bertanding atas tiket bersatu, atas logo bersatu, mereka tidak boleh menang. Tetapi sekiranya mereka bertanding di dalam Muafakat Nasional atau di dalam Perikatan Nasional, maka mereka akan ambil seat ataupun kerusi yang sepatutnya milik kita. Yang ini yang mereka akan jadikan bekalan untuk kembali bersama dengan DAP nanti. Ini satu benda yang cukup bahaya. Saya dah cakap sekarang. Dulu saya cakap banyak benda, tapi ramai tak nampak. Tapi sekarang ni saya beritahu awal-awal sebelum menyesal selepas pilihan raya ke-15, kan? Saya beritahu awal-awal, jangan sampai akhirnya mereka bila kita tak bagi jawatan Perdana Menteri, mereka kembali bersama dengan DAP. Ketika itu mereka dah ada 148, 2/3 di parlimen. Mereka boleh tambah kursi-kursi di kawasan-kawasan majoriti yang dimenangi oleh DAP. Contohnya kursi Teresa Kok, sekarang ni lebih 100,000 Teresa Kok di Seputir. Mereka boleh jadikan daripada 1 ahli parlimen jadi pada 3 ahli parlimen. Jangan lupa Bukit Bintang, mereka boleh jadi daripada 1 ahli parlimen menjadi 30. Mereka boleh wujudkan 30 kursi baru, kursi baru yang boleh menempatkan ahli-ahli parlimen daripada DAP. Apa akan jadi pada negara kita pada ketika itu? Jadi sebelum terlambat, dulu saya dah cakap sekali, korang tak percaya. Korang ikut juga. Sekarang dah tahu dah padah dia. Tak apa.
Saya tak nak cakap banyak. Cuma belajarlah melalui kesilapan. Jangan dipatuk ular di tempat yang sama 2 kali. Ini penting.